sehingga mampu menggoyah pahaman penganut Islam tentang hukum dan fatwa yang sebenar. Yang dijemput parti pembangkang PKR dan polisi dan lain tersebut dalam tindak pula peranan kepentingan beliau dalam majlis Saiful 15 Ogos lalu berdasarkan arahan pihak tertentu dan dilakukan dari dan yang ketiganya keputusan dia apa? Kalau keputusan rakyat di Permasangkau. So sending flyers with very minimal information just on the findings of a doctor who's not traceable and without him defending it, to me is not the right thing to do. So we don't want the members of the public to be unduly swayed by whatever they get to the flyers, and they should not draw conclusions and make judgments on what they see in the flyers. Tan Sri Ismail berlaku pemeriksaan penuh untuk mengesan kecederaan atau lebam, pemeriksaan penuh alat sulit untuk kes berkaitan serta spesimen hasil catatan yang perlu diuji unit forensik. Terdahulu Tan Sri Ismail mewakili Menteri Kesihatan Datuk Liau Tiong Lai melancarkan persidangan regulatory kebangsaan 2008 di Subang. Buat bersama untuk membebaskan umat dari kekeluaran dan fitnah yang maha besar yang muncul sejak hari ini. Kata dia dalam pada itu tidak mempertikai sumpah laknat Saiful. Ketika ditanya PKR menepis dakwaan wujud unsur sogokan, Saiful melafazkan sumpah laknat mendakwa dirinya diliwat bekas majikannya di Masjid Wilayah Persekutuan 15 Ogos lalu. dia cakap dalam agama ni kita perlu ada rujukan. Rujukan mana? Satu, pertama sekali mesti ada rujukan reference. Kalau kita mengajar agama sejak daripada menengah kan, peringkat universiti, peringkat PhD dan sebagainya, itu mesti ada reference. Mana reference? Nanti yang kedua, saya dapat maklumat dia pegawai rendah saja di situ. Pegawai rendah saja. Ini boleh tanya pengarah jauh lah. Dan yang ketiganya, pengkhususan dia apa? Kalau seorang itu pengkhususannya tajwid, kalau dia imam, khusus tajwid, bukan hukum, maka mungkin dia berhak cakap tajwid saja. Kesaksian berikut turut diluahkan Datuk Wan Zahidi mengenai Ramlah. Dia tidak buat apa-apa rujukan. Dan saya sangsi beliau boleh baca kitab. Tak cakap. Tambah beliau, Saiful tidak menemuinya untuk bertanyakan mengenai sumpah
yang ingin dibuatnya. Namun ada pihak lain yang berbuat demikian bagi pihak Saiful. Kamu sign bagi pihak Allah, maknanya suatu signature bagi pihak Allah dan mesti basah kepada ilmu. Jadi kalau bercakap rasa kepentingan lain itu sangat satu dosa yang sangat besar. Pada sidang media sama, Dr. Wan Zahidi turut menyuarakan kebimbangannya mengenai tindakan golongan tertentu. Menimbulkan berbagai allegation terhadap pejabat bagi pemerintah dan juga pegawai-pegawainya. Dan ini diketuai oleh seorang Yahudi yang clear cut. Isbolim. Semua ahli sejarah bernama Abdullah bin Sabah. Dialah yang mengetuai slandering ini untuk menjatuhkan kebanyakan Islam. Kita nampak serius skenario yang sama berlaku sekarang ini. Kita nampak gitu. Dan ini daripada Yahudi sebenarnya. Kerja-kerja orang Yahudi. Pada hukum yang ada dalam Islam, yang Rasulullah sendiri pun bersumpah banyak keadaan. Tak disebut dalam kitab, adalah satu bab khas dalam kitab Tabul Aiman atau bab khusus berdasarkan Quran dan hadis. Kita kena percayalah sumpahan sebagai Muslim. Pergi masjid, ya. Dari solve anything, seperti mana kata Datuk Hashim Yahya bekas menteri sekolah. Dia tidak menyelesaikan apa-apa. Alasan diberinya lagi, sumpah laknat dibuat Saiful tidak mengikut cara Islam yang benar. Kalau ini soal Quran, soal hukum, kita tunduk pada Quran dan hukum. Sekarang ini nak suruh sumpah. Sumpah itu pun ikut imam dah kata. Okey. Jadi dan keterangan ulama itu tidak boleh dipertikai sama sekali. Apapun di Pematang Paus yang tadi desas-desus mengenai kemungkinan Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah Keengganan Datuk Seri Anwar bersumpah turut dijawab bekas Ketua Politik Reza Muhammad Nur. Ini jawatan. Jadi saya mengajak rakyat untuk bertanya menggunakan segala ruang untuk mempertahankan dan membela diri dia. Mengapa dia tidak memilih ruang ini? Mengapa dia tidak memilih ruang? Bagi saya, kalau tanya saya, kita balik kepada asal.